Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Oke, sehari ini saya ingin memberikan sedikit update ya keputusan mahkamah berkaitan dengan saman fitnah. Individu ini yang saman, tapi dia sendiri yang kalah saman fitnah. Akhirnya ya mahkamah mengarahkan beliau untuk membayar kos sebanyak RM 120.000 ringgit ya. Memang sangat memalukan. Jadi, siapa yang tidak kenal dengan MP, mantan MP Pasir Salak, kalau sebelum ini dia sangat bersesuaian bergandengan dengan MP Arau ya, kita kenali mulut mereka, mulut yang lancang, berbau longkang dan sebagainya, yaitu MP Pasir Salak, yaitu Tajudin, sahabat semua, yang sedang digantung ya di dalam Parti UMNO hari ini. Jadi akhirnya mahkamah arahkan beliau untuk membayar RM 120.000 ya kepada Khalid Samad ya berkaitan dengan isu. Jadi apakah isu itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua, yang mana kenyataan media yang baru saja kita terima ya menyatakan Tajudin diarah bayar kos guaman sebanyak RM 120.000 kepada Khalid Samad dan juga Kini TV. Jadi mari kita lihat intipati berita ini, sahabat-sahabat semua. Hari ini Mahkamah Rayuan membenarkan rayuan untuk bekas ahli Parlimen Pasir Salak Tajudin Abdul Rahman untuk membayar kos guaman sebanyak RM 120.000 kepada bekas ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad dan juga portal video Kini TV. Panel 3 hakim yang dipengerusikan oleh M. Nanta Balan dan juga dianggotai oleh Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali dan Chu Kasiong sebulat suara membenarkan rayuan Khalid dan Kini TV semasa prosiding mahkamah terbuka pagi ini. Rayuan itu dikaitkan dengan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur tahun lepas yang menolak saman fitnah Tajudin terhadap perayu tetapi tidak membuat sebarang perintah mengenai kos. Nanta memutuskan bahwa Mahkamah Rendah hanya memberi penjelasan ringkas mengapa ia tidak menganugerahkan kos kepada mana-mana pihak dan tidak memberikan alasan penuh atas justifikasi untuk tidak memberikan kos dalam perkara itu. Kemudian hakim ya mengarahkan Tajudin untuk membayar kos sebanyak RM 60.000 kepada dua perayu yaitu Khalid dan Kini TV, dan jumlah keseluruhannya untuk kedua-dua yaitu Khalid dan juga Kini TV sebanyak 120.000. Jadi kos adalah untuk perbicaraan di Mahkamah Tinggi, kebenaran merayu di Mahkamah Rayuan, serta rayuan sebenar di hadapan Mahkamah Rayuan. Pada 22 Februari tahun lepas, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak saman fitnah Tajudin terhadap Khalid dan juga Kini TV dan akhbar berbahasa Inggris New Straits Times NST. Tuntutan itu dikaitkan dengan beberapa siri sidang akhbar mengenai insiden 2016 di mana Tajudin, ini yang berlaku sahabat semua, di mana Tajudin didakwa merujuk kepada ahli Parlimen Seputih Teresa Kok di Parlimen sebagai satu-satunya wanita yang mempunyai kok, dan Khalid dikatakan bertindak balas dengan memanggilnya sial. Jadi kerana perkara ini sebenarnya Tajudin ya membuat satu saman yang ditujukan kepada Khalid, dan kerana New Straits Times dan juga Kini TV membuat liputan berkaitan itu, mereka juga termasuk di dalam saman fitnah daripada Tajudin ini. Tapi apa yang berlaku sahabat semua? Dia yang saman, dia pula yang kalah. Kerana terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh beliau tuduhan itu sebenarnya ya adalah satu yang salah, memberikan kemenangan kepada orang yang disaman. Orang yang menyaman pula terpaksa menanggung kos guaman dan sebagainya. Pada 22 Februari 2017, Tajudin Timbalan Menteri Pertanian dan Asas Tani ketika itu memfailkan saman terhadap Khalid berhubung sidang media di luar Dewan Sejurus selepas insiden itu. Tajudin juga menyaman Kini TV, Sinar Berhad, Anak Syarikat Malaysia Kini, dan New Straits Times Press berhubung liputan mereka terhadap sidang media Khalid. Dalam menolak saman fitnah itu, Pesuruhjaya Kehakiman Latifah Muhammad Tahar yang sejak itu dinaikkan pangkat sebagai Hakim Mahkamah Tinggi tidak membuat sebarang perintah mengenai kos dengan alasan ia adalah kerana kes itu adalah kepentingan awam. Jadi sebelum ini sebenarnya hakim menolak untuk menganugerahkan kos guaman, tetapi apabila Khalid ya membuat rayuan dan akhirnya mahkamah membenarkan untuk
Tajudin ini membayar kos guaman sebanyak 60.000 kepada dua, maksudnya 120.000. Jadi tindakan Tajudin didakwa membuat kenyataan itu pada 2016. Peguam Sangkaran Air dan Kesa Shanmugah mewakili Khalid dan Kini TV, manakala Peguam Hasnal Razua Amerikan mewakili Tajudin. NSC tidak merayu kepada mahkamah rayuan berhubung isu kos itu. Jadi mereka berdua yang merayu, akhirnya Tajudin diarah membayar kos guaman sebanyak RM120.000, sahabat-sahabat semua. Ini kalau kita kenal adalah seorang pemimpin UMNO ya sebelum ini, tapi akhirnya karena ya kita pun tahu alasannya, sehingga UMNO membuat keputusan untuk menggantung keahlian beliau. Dan kita hari ini boleh lihat bagaimana ya beliau cuba membuat NGO untuk kepentingan beliau dan tujuan politik dan sebagainya. Namun kalau kita lihat ya tidak mendapat sambutan daripada rakyat. Dan kita tahu juga mantan MP Pasir Salak ini sama baunya, lantangnya, mulut mereka seperti MP Arau ketika ini yang masih berada di parlimen. Jadi kita harap untuk masa-masa mendatang ini, kalau Tajudin ini sudah tidak menjadi ahli parlimen, kita mengharapkan MP Arau lagi yang kita lihat seringkali ya membuat kekacauan, membuat provokasi, mengganggu perjalanan parlimen, hanya kerana tidak tahu isu-isu kecil dibesarkan. Kerana apa? Kerana tujuan politik. Kerana apa? Mereka menganggap mereka hebat, ya. Tapi sebenarnya sahabat semua, apabila bagi pandangan saya sendiri melihat perkara ini berlaku di Dewan Rakyat, perkara itu memualkan sahabat-sahabat semua. Dan rasa malu ya ada ahli parlimen seperti ini yang hanya tahu memprovokasi, yang hanya tahu membangkitkan isu demi kepentingan pribadi, kepentingan politik, berpolitik di dalam Dewan Rakyat, ya. Dan juga menjatuhkan imej kepada kerajaan. Ya inilah yang seringkali kita lihat yang sedang mereka lakukan. Amat-amat memalukan sahabat semua. Standard pembangkang, ahli parlimen pembangkang yang ada pada hari ini, pada hemat saya, menjatuhkan reputasi ya parlimen negara kita. Ya, mereka bukan berbincang mengenai kepayahan rakyat, memberikan idea, pandangan. Tapi apa yang mereka buat? Menyerang habis, ya, menyerang, mengkritik setiap apa yang dilakukan oleh di kerajaan hari ini. Ya, seperti mana kita lihat pembentangan bajet 2024 Malaysia Madani untuk tahun ini, tahun hadapan ini, kita nampak jelas ya setiap apa yang keluar daripada mulut mereka itu ya adalah satu bagi saya adalah tujuan politik semata-mata, ya, untuk menghasut rakyat, untuk membenci kerajaan, pemimpin-pemimpin hari ini. Dan seringkali yang menjadi mangsa adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri hari ini, sahabat-sahabat semua. Juga Datuk Seri Mat Sabu, antaranya juga Rafizi, ya, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi dan sebagainya. Ini yang menjadi serangan yang dilakukan, dibuat oleh MP-MP pembangkang. Jelas ya, mereka sebenarnya sudah kehilangan arah, kehilangan isu apa yang mereka sepatutnya lakukan di dalam Dewan Rakyat. Sangat-sangat memalukan sahabat-sahabat. Itu pandangan saya, bagaimana pula dengan Anda? Adakah Anda bersetuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian je daripada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.